Cikgu Yumi, Ya, ada idea untuk ubah saya big idea ataupun Nuraini ada idea? sekejap saya share dulu yang tu kan. Boleh boleh. Yang Uh, PR-mu kan? ya. Asal ada backward design tu, sudah apa? Senang sudah hati kan? Template lah dulu ya. Yang di Telegram tu kan? Ya, Ada hantar dekat Telegram tu kan? ada. Ini yang ni macam blur sikit ni. Mana? The big idea ni. Ya ini sebab aku tengok big idea tu tak berapa cantik begitu bah. Dia punya perkataan. Dia punya iyalah. Ini kan big idea ni. Ni. Ya. Tulis apa? Kepentingan flora dan fauna macam satu tajuk pula bah. Karena ini kalau flora enggak apa. Cikgu Yumi enggak apa itu. Idea tu boleh kita create tu. Kita kasih catchy sebab dia tu variable yang tak mengganggu lah. Yelah tapi ada macam pada template tu. Macam habis fikir apa ndak ciri-ciri membuat big idea tu pun macam saya ndak. Kalau ikut tadi kan kita ini kan tajuk untuk tajuk untuk alkali kan? Iya. Di mana alkali ni strategi dia buat eksperimen kan. Lepas tu jadi oleh kerana kita belajar PDPR di rumah, jadi eksperimen tu buat juga untuk mengkaji larutan-larutan yang ada di dapur mamak diorang tu. Jadi kita gunakan ekstrak daun bunga raya ataupun kunyit hidup tu. Jadi itu saya macam ada kaitkan dia ada dengan flora kan, tumbuhan kan. Jadi macam mana mau kaitkan big idea dengan strategi yang diajar tu, tajuk yang diajar. Bukan. Dia bukan juga kata mesti menghubung kaitkan karena ini. Tapi idea apa sebenarnya idea yang kau mau apa idea besar kau di sini? Apa sebenarnya yang kau mau? Itulah macam perkataan itu macam satu yang special kan ni kita guna begitu kan? Konsepnya tu perkataan tu yang special bang, sedang dengar begitu yang tapi kalau kepentingan alam flora dan fauna, selera alam semua jadi dia tak sesuai sebab kandungan konsep dia ni adalah menguji bahan berasid dan beralkali kan, dia menguji bahan berasid dan beralkali. Jadi kalau flora dan fauna kepentingan tu dia begitu tidak begitu mencangkupi idea idea tu. Iya. Dia nak mencakupi. Dia mesti ada perkataan alkali, ada perkataan flora, begitu, flora fauna, alkali, asid. Kita masukkanlah perkataan-perkataan tu. Kita boleh buat banyak-banyak je pun, nanti kita boleh kan si Cikgu Yumi buat 2 di situ sebab dia ada sudah idea tu tetapi untuk memantapkan, untuk lebih tepat begitu, untuk lebih sesuai sebenarnya. Cikgu Yumi cuba kalau tengok tu kepentingan tu kan, kepentingan flora fauna, dia tak nampaklah alkali dan asid tu, menguji alkali dan asid tu. Itu yang dia mengadu tadi ini. Dia nak ada idea mau kaitkan benda tu dengan asid alkali. Apa? Itu jangan risau sangatlah sebab kita boleh je buat banyak-banyak nanti keluar ke dia ini.
Mana dia sudah hilang? Hilang. Tunggu kau, kalau kamu tu dia masuk. Ya, hilang. Hilang. Kadang-kadang mama yang tu hilang, kadang-kadang Aunty Nuraini itu hilang, kadang-kadang cikgu yang Okey, tengah. ada sudah. Yumi. Paksa. Okey. Okey. Tak ada signal ya. Ni cikgu, kesian dekat cikgu ya. Cikgu Yumi, itu yang saya cakap dengan Puan Nuraini. Yang kau mengadu tadi tu, kau punya masalah, macam mana mau kaitkan yang semua jadi flora fauna dengan asid, dengan alkali. Ya, begitu tu kan? Iya. Boleh Kata itu. Tapi idea Puan Saya akan buat nanti big idea tu. Saya akan bagi dia perkataan-perkataan atau frasa-frasa yang catchy tu yang menunjukkan tu. Nanti kita akan select, nanti kita pilih satu. Sebab Puan Nuraini dia pakar bahasa. Main-main bahasa, Dia banyak, main-main. dia memang banyak idea, tulis sajak, tulis cerpen. Jadi kalau perkataan Main-main. itu memang dia banyak idea lah. Jangan risaulah tu ya. Yang tentang big idea tu sekarang ni kita cikgu sudah nampak bahawa big idea yang kita maksudkan adalah biar dia menunjukkan perkaitan lah, ada unsur perkaitan. Sebab kalau kata kepentingan flora dan fauna, direct lah pula. Macam tadi kepentingan terabai sudah asid alkali kan? Iya, alkali dan asid, menguji alkali dan asid tu sudah macam terabai, macam tak terfikir sudah. Nanti saya akan masukkan nanti saya akan masukkanlah unsur-unsur perkataan-perkataan tu supaya dia kelihatan saintifik. Lepas tu dia lebih kepada alkali dan asid tu nantilah. Nanti lepas tu kita akan pilih ya yang mana satu yang kita rasakan, dan kita boleh juga ubah suainya lagi ya. Tak apa. Saya ingat big idea ni yang penting Cikgu Yumi dia sudah faham kan Puan Yati? Betul. Keperluan big idea tu. Dah faham tu baguslah. Jadi kalau saya tengok EQ ya, apakah EQ ni kita boleh tambah? Setakat ni dia ada 2 saja kan, dan EQ ni juga boleh sebagai seolah-olah apa yang bermain di fikiran murid-murid itu. Sebab ini mereka yang punya kan, pembelajaran ini mereka yang punya. Jadi EQ ni kan apa yang bermain-main di fikiran kanak-kanak tu apabila kita sedang bawa mereka untuk tajuk menguji alkali dan asid dengan menggunakan semula jadi ni, flora dan fauna ni. Apa agaknya yang bermain di fikiran kanak-kanak tahun 3 tu. Itulah yang boleh kita masukkan ke dalam EQ tu. Ya. Essential question dia tu. Sebab essential question itu nanti dia akan bawa kepada dia punya uji kaji itu. Sebab daripada essential question akan membawa kepada uji kaji dia tu. Dia ini kemahiran investigation ni. Kemarin proses menyiasatkan, investigate kan. Sangat bagus. Jadi apa yang ada dalam fikiran kanak-kanak tu, apa yang budak tahun 3 tu fikir bila kita dedahkan dia kepada kandungan pengujian alkali dan juga asid ini. Agaknya apa ni? EQ ni Puan, semua soalan menjurus kepada kandungan pelajaran tu. Kemahiran yang dipilih ini tengok. Kita punya standard kemahiran kita sudah pilih di sini. Standard pembelajaran sudah pilih ya. Iaitu meneroka bahan dan menjelaskan pemerhatian kan. Daripada 8.1.3 tu mungkin kita boleh bina 4 soalan sudah di situ, essential question tu. Yang akan terjawab dengan kita punya standard, dia akan menjawab standard pembelajaran kita yang akhirnya apabila
PDP sudah berakhir, pelajar boleh jawab sudah soalan tu. Iya, essential question dia tu. Okey. Ya, betul. Lepas tu cuba Cikgu Yumi tengok hasrat pembelajaran ya. Hasrat pembelajaran ni dia adalah daripada standard pembelajaran itu sendiri. Dia tak boleh Okey. jauh lah. Macam hasrat pembelajaran tu pelajar berjaya menerangkan dan menghasilkan cara-cara penyediaan ekstrak bunga Tidak raya. berkaitan sudah. Tidak sudah. Kalau Cikgu Yumi tengok 8.1.3 Ada kemungkinan sudah black tidak out kah? berkaitan dengan hasil pembelajaran 1. Tiada kaitan sudah. Kerana dalam standard pembelajaran yang Black kita out tu. pilih, dalam standard pembelajaran yang kita pilih adalah meneroka bahan lain yang boleh menguji bahan Sorry, berasid, gap ni tak alkali boleh dan buka. neutral. Jadi Jadi? sepatutnya dalam hasil pembelajaran inilah dia yang pertama ini, iaitu murid dapat meneroka bahan lain yang boleh digunakan untuk menguji bahan yang berasid dan bahan yang beralkali. Begitu. Oh, jadi kita ambil semula tapi dia lebih terperinci lah. Iya. Itu adalah sangat selamat. Apa yang kita pilih untuk standard pembelajaran, kita perturunkan dia kepada hasil pembelajaran. Itu adalah sangat selamat. Dan itu sepatutnya begitu. Kalau kita sudah pecahkan dia kepada hasil pembelajaran, cuba kita tengok dia macam tak berkait sudah dua tu. Tak berkait sudah dia punya 8.31 dengan hasil pembelajaran. Nampak tak? Tak ada perkataan yang kuat. Itu yang membuatkan kita itu yang membuatkan nanti jadi kita tidak nampak punca. Sebab kita tak nampak berkaitan dia. Oh, dia mesti ada kesinambungan lah. Ya, paling selamat turunkan saja standard pembelajaran itu kepada hasil pembelajaran itu. Okey. Jangan Okey, ubah faham banyak sudah, kata-kata faham dia. Jangan ubah banyak. Dia Okey, nampak kemudian tulis. itu faham hasrat tu. Okey. Okey, kemudian kriteria kejayaan tu sesuaikah? Saya tengok. Okey. Pelajar berjaya menghasilkan, sebab itulah kalau dia sudah ngam dalam hasil pembelajaran, tengok ya, cikgu yang asal ni, cikgu punya hasil pembelajaran dengan kriteria kejayaan, dia sudah ngam. Ngam sudah. Hasil pembelajaran dengan kriteria ngam. Tetapi tidak ngam dengan standard pembelajaran di atas, iaitu 8.1.3 menurut lain. Dia tak sesuai sudah. Sepatutnya apabila turun pergi hasrat pembelajaran, dia menjadi murid dapat meneroka bahan lain yang boleh menguji bahan berasid dan beralkali melalui mengekstrak bunga raya. Begitu. Ini kriteria kan ni, murid dapat begitu maksudnya. belajar. Sekarang ni Cikgu Yumi sudah buat betul. Hasrat pembelajaran dengan kriteria sudah betul. Berkaitan sudah. Masalahnya dia tak berkaitan dengan yang di atas tu, standard pembelajaran. Dia tak nampak bahawa ada unsur penerokaan bahan lain, begitu. Sebab itulah yang standard pembelajaran tu, ayatnya tu kena turun ke dalam hasrat ke dalam hasil pembelajaran. Pelajar berjaya meneroka kan? Meneroka bahan lain okey. yang boleh menguji bahan berasid, beralkali dan neutral melalui aktiviti mengekstrak bunga raya. Begitu. Oh. Begitu cara kita perturunkan standard pembelajaran ya. Oh, dia mesti kesinambungan daripada SK tu kan? Ya, betul. Puan, dah sampai yang lupa WhatsAppmu tadi. Aku baca sampai.
Nak. Oh, Cik guna nombor baru. Apa tu ni? Hello? Ni. Sorry ya, baru sampai begini. Jadi Okey, jadi boleh nampak sudah tu Cikgu Yumi. Cikgu yang bagusnya Cikgu Yumi kan sudah dapat itu kita boleh nampak di sini perkaitan tu telah wujud antara hasil pembelajaran dengan kriteria kejayaan. Sudah wujud. Cuma nampaknya kita kena murnikan lagi hasil pembelajaran tu dan demikian juga kriteria kejayaan tu dimurnikan semula ikut pada hasil pembelajaran. Dan hasil pembelajaran itu dimurnikan ikut pada standard pembelajaran. Dan standard pembelajaran itu mestilah daripada standard kandungan yang kita yang tepat, yang ngam. Ngam. Begitu. Kalau kita tengok sekarang kan dia synchronize lah to each others kan. Dari standard kandungan, pergi ke standard pembelajaran, turun pergi hasrat pembelajaran dan pergi kriteria kejayaan. Nampak dia ada perkaitan sudah. Begitu. Ya. Okey, Jadi faham. dia kan mesti turun perkataan tu sama. Perkataan dari standard pembelajaran. Kata turun. kunci tu kena sama. Iya, barulah safe. Maknanya barulah Okey. begitu. Jadi yang kedua tu begitu jugalah ya. Jadi nanti masa showcase ni saya terangkan ke ni semua? Tidak perlu. Perlu. Baca saja yang sudah siap. Baca saja yang sudah siap. Yang akan bertanya pada kita, yang akan mengulas ini adalah panel tu. Kalau panel tidak sentuh, so tak ada apa-apalah. Ya. Sebab itu pentingnya dia synchronize baca saja template tu. Baca saja template tu. Ya. Sebab itu template itu yang kita sediakan dia, kita polish dia bagus-bagus. Sebab nanti cikgu hanya baca saja. Dan cikgu beritahukan, dan ini adalah link kepada evidence sepanjang pelaksanaan projek. Jadi mungkin panel kata, cikgu boleh tolong buka link yang nombor 3. Cikgu pun buka link nombor 3, dia akan keluarlah. Ini adalah link, ini adalah rakaman semasa kami mengadakan perbincangan dengan fasilitator untuk kali yang kedua. Begitu contohnya. Dalam perbincangan ini kami bersetuju bahawa sebab itu kita rekod tu. Terekod ke sekarang? Sebab saya tadi guna laptop. Ya, rekod. Nampak rekod ni? Nampak merah ni? Jadi nanti link rekod tu dihantar ke mana? Bukan dihantar, masukkan ke dalam senarai. Masuk dalam senarai link evidence. Enggak, kita mau ambil dia mau cari rekod ni nanti. Iya. Ya, dalam Gmail. Dia hantar automatically di Gmail kah? Yumi, kau buka Gmailmu. Kau buka email Gmail kau. Boleh juga macam boleh juga situ. begini. Atau copy lah. Boleh juga begini, cikgu buka satu Word kosong, new document kan? Cikgu buka satu new document, Word kan? Lepas tu cikgu boldkan ini yang di atas ni, URL dia ni. Kemudian cikgu ambil copy. Lepas tu cikgu paste dekat new document tu. Jadi cikgu bagi tarikh lah di situ. Tarikh hari ini pukul berapa, apa perbincangan kita. Itu untuk queue lah, nanti senang. Buat dalam satu bentuk jadual kan. Jadi dalam bentuk jadual-jadual lah. Jadi senang. Jadi cikgu tahu ini adalah link untuk apa. Macam tu. Cikgu boleh buka saja, manually saja buka. Boleh juga. Nanti kita mau kasih aktif tu, nanti dia akan aktif tu. Boleh klik untuk aktif ya.
Okey. Jadi yang W2 tu macam mana? Ya, sorry ya cikgu. Apa tadi tu W2. soalan? Maaf. Untuk W2. Okey, wait. Okey, sekejap. Okay, W2. Tadi kita sudah hasrat pembelajaran sudah okey ya. Kriteria kejayaan sudah okey. Lepas tu kefahaman tu, idea tu insya-Allah kita akan buat, dan essential question ni itulah kita kena senaraikan semula. Kita duduk dalam kepala budak tahun 3 tu, apa yang dia mau tahu tentang penerokaan ini. Di mana bahagian itu tu kah? Bukan, essential question, EQ. Oh, EQ. Kita sekarang pergi EQ. Okey. Okey, sekarang kita berada di EQ ya. Okey, EQ ni apakah keperluan kanak-kanak itu? Apa pemikiran mereka? Apa mereka mau tahu? Itu sangat penting. Sebab mereka yang melaksanakan aktiviti itu. Jadi kan kita mau tahu dalam kepala diorang tu apa yang kamu fikir ya budak 9 tahun ya. Contohnya bolehkah larutan asid dan alkali diuji pakai tumbuhan? Itu kan? Bolehkah guna bunga ni? Bolehkah kita guna bunga lain? Begitu. Ya, Soalan-soalan yang begitu. Okey, jadi kemudian macam mana kita mau guna ni? Apa yang macam mana cara kita mau guna bunga ni? Bagaimana caranya kita mau guna kan? Ya, bagaimana cara guna? Betul ke boleh guna? Itulah pikiran budak umur 3 tahun lah, 3 tahun. Tahun 3 lah, Pak. Itu untuk tapi Cikgu Yumi itu untuk hasil pembelajaran 1. Hasil pembelajaran 2 kita kena buat lagi, kan? Apa tadi yang hasil pembelajaran 2? Yang 2 tu tadi menjelaskan pemerhatian tentang asid dan alkali. Jadi kita bayangkanlah diri kita tu budak kan. Bagaimana caranya kita tahu? Apa benda-benda yang kita mau guna untuk kita buat uji kaji ni? Jadi kan? Apa ini? Ini apa benda ni? Bayangkan kita pergi ke 9 tahun. Sekarang dia mau buat uji kaji sudah. Ya? Dan dia sedang memerhati. Uji kaji telah pun dia buat. Dia telah pun mengekstrak bunga itu, bunga raya itu, okey? Apa pikiran dia? Bila dia nampak itu bunga sudah kena ekstrak, apa yang kita suruh perhati dia? Kamu tengok warna dia, berubahkah tidak warna tu? Ada bau kah tidak? Bolehkah kita rasa bunga itu, ekstrak bunga itu? Cuba kamu letak bunga itu, ekstrak itu di kertas putih. Adakah dia menjadi warna merah ataupun dia bertukar menjadi warna lain? Ini semua kan pemikiran dia kalau hasil tu kan dia sudah buat. Jadi sekarang dia mau menengok ni. Jadi apalah yang kita suruh dia tengok tu? Itulah tu soalan-soalan essential itu. Dia memerhati. Dia telah melaksanakan ekstrak itu dan sekarang dia sedang memerhati. Bercelaru ni pikiran dia ni. Apa yang dia nampak tu? Bercelaru kan? Penuh dia dalam pikiran dia. Jadi kita mau kasih susun satu-satu. Okey, soalan yang pertama, cuba tengok. Berubah warna ke tidak? Begitu. Jadi dia pun akan menjurus, fokus terus. Iyalah cikgu, berubah warna ke tidak? Tidak. Begitu kan jawapannya. Sekarang dia sudah buat itu ekstrak. Apa yang ada di dalam fikiran kanak-kanak tahun 3 tentang apa yang telah dia buat. Itu yang kita akan keluarkan sebagai essential question. Adakah larutan yang diuji berubah warna bila kita masukkan ekstrak?
Tapi budak umur tahun 3 tidak guna istilah larutan. Dia tidak ada konsep larutan dengan dia. Jadi kita buat EQ itu berdasarkan ayat budak kah? Ya. Oh. Ya. Bukan ini, projek ini bukan kita punya, budak yang punya. Kita ini adalah pendokumentasi saja. Kita mendokumentasikan. Jadi pemikiran-pemikiran budak tu, itulah. Air kah tu? Oren kah? Contoh begitu. Jadi Wan Nuraini, coba babaan yang big idea tu apa yang ngam betul di situ? Janganlah dipikir. Jangan dulu. Nanti kita akan fikir tu. Daripada soalan tu, daripada PD baru saya boleh buat soalan. Begini kan cikgu, biasanya big idea ni dia akan berubah dari semasa ke semasa. Bila ada perbincangan lagi kan, terus terfikir lagi itu big idea. Okey, ubah lagi ini big idea ni, tambah lagi, masuk lagi di situ idea-idea yang baru. Lepas tu berbincang lagi, bincang, nanti ya kan, ya ada pula lagi terfikir, mungkin kita bagus juga kita masuk dalam big idea, begitu. Sebab itu kita tak boleh concentrate dengan big idea tu. Masalahnya saya solo, gerakan solo. Ya, solo tapi ada pembimbing 2 orang kan. Jadi dalam proses perbincangan kita akan sentiasa terfikir untuk big idea tu. Jadi kita akan masukkan. Okey, contohlah sekarang kita berfikir ekstrak bunga raya, ekstrak fauna untuk ekstrak fauna ekstrak uji tumbuhan tak boleh. Boleh. Ekstrak bunga raya, ekstrak bunga raya menjadi kertas limus. Boleh? Kertas limus. Kertas limus vs bunga raya. Boleh? Itulah kita akan senaraikan. Nanti dalam perbincangan kan kita akan terfikir lagi tu. Okey, masukkan pula yang idea begini. Nanti kita akan pilih lah. Jangan risau tu big idea tu. Yang penting kita sudah faham apa kita punya apa yang kita punya aktiviti, projek itu kita sudah faham. Begitu. Tengok bah, dari soalan-soalan budak tu kan, dari essential question dia tu, kita sendiri akan akan tercetus idea-idea lagi. Sebab kan kita kena ingat bahawa budak yang umur 9 tahun, dia apa dalam fikiran dia sangat imajinatif ya. Dia boleh fikir apa saja dan bagi dia semua boleh jadi. Begitu. Dalam imajinasi dia, fantasi dia tu. Okey? Limus dan bunga raya ataupun bulus. Apa bulus? Bunga raya dan limus, kertas limus. Begitu contoh. Itu semua kita masukkan dia di dalam big idea. Nanti kita akan polishkan lagi big idea tu. Sebab big idea ni akan berubah sehinggalah kita selesai kita punya template. Masih lagi kita akan meneruskan untuk cari lagi yang sesuai, yang sedap disebut, begitulah, yang catchy, begitulah. Ya, jangan risau. Okay, kita teruskan lagi essential question tu kan tadi. Nanti Cikgu Yumi mungkin akan terfikir sebab Cikgu Yumi yang bersama dengan kanak-kanak itu kan. Jadi Cikgu Yumi akan terfikir, terbayang semasa kanak-kanak, semasa murid itu melaksanakan aktiviti dan mulut mereka tu akan bercakap apa ataupun Cikgu Yumi boleh ber-GM dengan budak itu dan tanya sendiri dengan mereka. Baik, kalau sudah cikgu buat, tengok cikgu sudah ekstrak ini bunga raya. Okey, apa yang kamu mau tahu tentang ekstrak ini? Nah, itulah soalan itu banyak-banyak diorang tanya tu. Itulah essential question tu. Sebab sekarang ni untuk yang hasil pembelajaran yang kedua kan sudah ekstrak. Betul? Kita sudah ekstrak bunga itu.
budak budak tu sudah belajar. Macam mana tu? Tak apalah, buat sekali lagi, bukan nak takut pun, sudah belajar, memanglah begitu, semuanya sudah diajar. Saya Kan video untuk satu kumpulan sejak, bolehkah? Boleh. Boleh. Kita ambil satu kumpulan saja yang ada 3 orang dalam kumpulan tu. Boleh. Okey. Tadi kita cakap dengan dia, kamu ingat ke hari tu yang kita ada buat, kita ekstrak bunga raya tu kan, kita kasih hancur-hancur bunga raya, dia ekstrak, dia tak ada perkataan ekstrak ya. Untuk tahun 3 dia tak ada perkataan ekstrak. Cikgu Yumi boleh tengok dalam glossary ataupun kosakata dalam sukatan pelajaran tu, apakah glossary atau kosakata yang disediakan untuk topik ini. Jadi Cikgu Yumi gunakan itu sejak. Kalau tak ada perkataan ekstrak, kosakata tu kena drop. Ya. Tak mau nanti panel akan tanya, oh tahun 3 guna perkataan ekstrak ya. Sekali tengok di dalam sukatan tak ada. Jadi itu akan menjerat kita sendiri. Dia paling Tapi ada dalam buku teks. Ya, memang dalam buku teks. Sekarang di dalam sebab kita nak backup. Dalam sukatan pelajaran tu dia memang sudah ada sediakan itu kosakata untuk setiap kandungan pelajaran. Memang ada kosakata. Jadi kita senaraikan kosakata itu kan di dalam mana? Di dalam sini. Kosakata tu kan disenaraikan di atas tu, iaitu pengetahuan konsep. Dalam pengetahuan konsep tu, bahan berasid, bahan beralkali, neutral, larutan, kertas litmus, kertas pH. Kalau ini memang ada di dalam kosakata dalam sukatan pelajaran tu, so it's okay. Boleh guna. Kalau tidak, tak boleh guna tu, tak boleh masuk dalam pengetahuan konsep kata nama tu. Ya? Ada tu dalam. Ya, kalau memang ada, baguslah. Ya, jadi nanti dalam kita punya ayat ni semua, dalam template ni, itu sejak kita punya kosakata boleh guna. Sebab itu sejak kosakata yang telah dicadang untuk guna bagi tajuk ini untuk tahun 3 sains. Begitu. Sebab itu tadi kita boleh kita guna itu kosakata secara lisan dan secara bertulis ni lah. Cek semula lah ya. Kalau ada so it's okay, ada. Gunalah perkataan tu. Kalau tidak kita drop ya perkataan kosakata itu. Mana di sini Cikgu Yumi cuba tengok itu kemahiran kata kerja. Tidak ada dia tidak Cikgu Yumi. Ya. Cuba tengok itu kemahiran kata kerja. Kemahiran kata kerja. Okey? Perubahan. Dia tidak ada perkataan dalam standard pembelajaran tu, iaitu meneroka, menjelaskan, dia tak ada di situ. Jadi sepatutnya perkataan itu ada di dalam kemahiran kata kerja. Meneroka, menguji. Okey, menguji ada. Menjelaskan, lakaran ni kata kerja. Penulisan ini kata kerja ya. Faham sudah saya, Puan Nurainil. Semua tu kan kita ambil dari semuanya kita ambil daripada SK bahkan. Iya, itulah yang mesti berkaitan semua. Turun kan? Iya. Jadi nampaklah dia ada kaitan, nampak dia synchronize. Terima kasih. Dia ada hubungan antara satu dengan lain. Terima kasih saja, mesti ada pizza sebiji. Boleh bah, kalau balik tahu. Okey, nanti kita betulkan sajalah yang itu kan. Itulah sebab maksudnya tu kan Puan Nuraini merungkai standard tu betul-betul kita. Itulah merungkai. Okey, betul. Dapat sudah. Jangan kita lari daripada yang standard pembelajaran. Kalau lari, kita macam tak ada hala tuju kita tu. Iya, betul. Kita follow je dari atas tu.
Apa standard kandungan cakap, di situlah standard pembelajaran ada. Dan apa Situlah standard kita pembelajaran ambil ada, semuanya. situlah adanya hasil pembelajaran. Situlah hasil Okey. pembelajaran, situlah kriteria kejayaan. Nah, memang tu dia, kita akan nampak tu dia tu berturut begitu. Okey. Faham, Dan faham. ingat yang kosakata dia akan berulang di situ, berulang untuk setiap elemen tu. Ya. Okey. Sebab itu yang EQ tadi tu saya kata kalau betul ada kosakata di dalam sukatan pembelajaran untuk tajuk ini, memang ada kosakata ekstrak dan juga larutan, so kita boleh guna. Memang kita boleh guna. Ada authorized untuk kita guna. Jadi kita boleh membina soalan yang menggunakan perkataan-perkataan ini. Contohnya, bolehkah ekstrak bunga raya diminum? Okey? Jadi kita tidak akan gunalah bolehkah bunga raya diminum? Begitu. Itu salah satu daripada essential question. Bolehkah ia diminum? Bolehkah ekstrak bunga raya itu diminum? Kalau ada perkataan ekstrak, kalau tak ada, bolehkah larutan ataupun cecair ataupun campuran bunga raya dengan air bolehkah diminum? Begitu. Sebab ekstrak mean kita lenyek, tuang air kan, ekstrakkan dan kita perahkan. Iya kan? Jadi cek dulu kalau ada perkataan ekstrak untuk tajuk ini, so kita guna tu. Bolehkah ekstrak bunga raya diminum? Apakah bau ekstrak bunga raya? Bunga raya, ekstrak bunga raya menukar alkali ke warna apa? Begitu. Itu adalah essential question yang jawapan dia sudah sedia ada dalam standard pembelajaran tu. Dan hasil pembelajaran sudah ada jawapan dia tu. Apa berlaku kepada bahan alkali apabila kena ekstrak bunga raya? Begitu. Itu antara soalan-soalan dia lah. Essential question. Banyak tu soalan boleh ditanya, ya. Saya share dulu ni Puan Nuraini ini apa? Okay, good. Mari kita tengok dia punya kosakata dia. Dia Pelajaran. di catatan ni kan? Okay, baik, bagus. Okay, kita sudah nampak dengan jelas apakah standard prestasi yang patut dicapai oleh murid, ya. Jadi, kita tengok di sini. Kalau Cikgu Yumi tengok sini, standard pembelajaran ada 4 kan? Tapi dalam, balik-balik, ini. Ada 4 kan? Poin 1, poin 2, poin 3, poin 4. Sekarang yang kita ambil hanya poin 1 dan poin 2 sejak. Kan? Kita ambil poin 1 dengan poin 2 sejak kan? Anda ambil 3 dan 4, meneroka dan menjelaskan. Okay. Sekarang kita ambil 3 dan 4 saja kan? Ya, okay, 3 dan 4 dia bermula dia bermula di menjelaskan dia punya tafsiran adalah pada tahap mana tu tahap penguasaan dia? Kalau 3 dan 4. 5 dan 6. Okey, 5 dan 6. Okey, tengok ya kita punya pentaksiran. Ini kita masuk pentaksiran sudah ni? Iya. Kita akan masuk pentaksiran. Menjelaskan melalui contoh kegunaan bahan berasid, beralkali dan neutral dalam kehidupan. Ini bukan pula. Apa ni? 6 lah tu, berkomunikasi secara kreatif dan inovatif, kaedah lain untuk mengenal pasti, bahan yang berasid, beralkali dan neutral. 6 pula. 6 sajalah kan, yang nombor 6 sejak kan? Iya. Yalah, yang nombor 6 sejaklah. Jadi tahap penguasaan yang ke-6 adalah sehingga dia boleh berkomunikasi, sehingga murid itu boleh menjelaskan secara kreatif dan inovatif kaedah lain untuk mengenal pasti bahan yang berasid. Jadi murid itu dia kalau dia
dia mencapai tahap tahap 6 ni, tahap penguasaan 6 ni, dia boleh cerita, dia communicate bahawa dia telah melakukan ekstrak bunga raya untuk mengenal pasti bahan itu berasid ataupun beralkali dan juga neutral. Jadi mesti ada bukti bahawa dia telah sampai ke tahap penguasaan 6 ni. Itulah tu diorang buat uji kaji tu, diorang hasilkan sendiri ekstrak bunga raya tu. Ya, itulah itu. Jadi itulah rakaman yang kita perlukan untuk Videonya ada yang lama punya, sudah tunggu boleh tak ada saya masalah. compile-kan nanti 3 yang ikut kumpulan tu kan. Okey, selain daripada bunga raya, kalau kita tengok catatan di sini kan, dia boleh juga bahan-bahan lain seperti kubis ungu. Jadi sekarang kita sudah ada satu rakaman iaitu bunga raya. Kita boleh lagi buat rakaman menggunakan jus kubis dan boleh menggunakan kunyit. Kunyit. Ya. Jadi kita masih boleh buat dua lah, jus sama ada jus kubis, ungu ataupun kunyit. Kalau macam jus, sebab itulah kita perlukan kerjasama dengan ibu bapa tu. Boleh tak kita minta mereka buatkan lagi untuk kubis dan juga kunyit tu? Tak tahulah puan. Tunggulah GB minta tolong GB anulah kan. Okay, betul. Minta kerjasama kalau kan. Sorry baru saya boleh. Bagus juga pendekatan tu ni. Kau boleh bawa kami. Dari kau saja kau kasih kami. Suruh besar lah kan. Kebetulan besok sudah saya rancang untuk bagi perkembangan kerja ni dengan GB dengan pentadbir lah, dan ibu bapa dijemput sekali untuk kolaborasi bersama ibu bapa sekolah dan ibu bapa. Jadi seluas seramai mana ibu bapa yang dilibatkan tu? 4 orang saja. Satu kumpulan tu 4 orang je. Okey. Oh, maksudnya yang pelajar yang sudah, murid yang sudah Yumi pilih Bani kan? Ya, sudah pilih budaknya. Besok datang ya. Boleh, faham. Sorry ya, minta maaf. Ini terima kasih banyak ya ini. Aku tak dapat fokus tadi ya. Ponor ini. Terima kasih banyak. Okey. Jadi sekarang tadi kata Ponor ini mau minta tolong. Satu video sudah ada. Apa? Mau guna lagi. Ya? Teruskan. Okey. Cikgu Yumi mau lagi ialah sebab selain dari bunga raya kita boleh guna kunyit lagi, kita boleh guna kubis ungu kan. Kalau itulah. Itulah tu. Kalau dapat kerjasama esok daripada ibu bapa, tadi ada sudah dorang punya kaedahnya ni. Plan dorang ni besok ada guru besar Google Meet akan bentang semua ni dan guru besar ada di situ dan dia harap guru besar yang akan mainkan peranannya untuk memastikan ibu bapa tu parents tu bagi kerjasama. Begitu bahkan Cikgu Yumi? Ya. InsyaAllah dapatlah tu kalau sudah guru besar dengan PK1. Betul. Okey, bagus. Okey, jadi tadi Ponora ni tentang dua lagi uji kaji atau dua lagi kaji. Bolehlah, insya-Allah dapat juga tu dibuat. Cikgu Yumi insya-Allah dapat tu. Maksudnya satu guna bunga raya, satu lagi sama ada kubis atau kunyit. Kunyit, betul. Cikgu Yumi, tentang ini saya nak tegur sikit tentang ini logo IPG ni buang dulu, kami bagi logo yang baru ya. Sekarang ada logo. Drama kan ni saya cari internet. Ya. Ada yang baru. Dia G sejak, dia G, lepas tu ada tulis di bawah dia Institut Pendidikan Guru. Nanti saya bagi.
di Telegram senang terus ambil je kan? Iya. Cikgu Yumi, Okey, ya. Okay, next. lain cerita. Tadi kalau Cikgu Yumi rasa boleh kubis boleh tambah. Saya kan sudah ada rekamannya. Yang sudah ada rakaman tu Tak Bunga payah. Raya. Tapi Tak payahlah, kubis itu boleh. satu je kah? Tak, tambah lagi. Tambah lagi. Iya. Rekam yang baru, yang guna kunyit, yang guna kubis. Jadi dampak ada 3. Okey. Guna satu je lah kubis kan? Guna kubis. Tadi Bunga Raya sebenarnya. Kubis Bunga Raya ungu sudah ada videonya. sudah ada. Ini. Jadi kunyit untuk pun yang boleh rekam tu, baru kunyit. ini, kunyit pun cikgu buat, kubis tu pun buat. Kubis pun buat. Tiga-tiga. Sebab kan di dalam Tiga lah sukatan nanti. pelajaran tu, dia ada buat catatan 3 tu. Dalam KPPB memang pembelajaran yang optima. Pembelajaran yang optima. Jadi maknanya Jangan kalau takut saja. satu lagi, kalau cikgu ada idea lain pun boleh guna. Pun Lagi boleh. bagus. Iya. Contoh? Ingat tak Cikgu Yumi ada bagi tahu murid tengok-tengok di internet kah, jadi dorang ataupun dorang sendiri yang terfikir, cuba try yang ini. Murid cuba-cuba yang ini, sendiri boleh kah? begitu. Dia cuba-cuba sendiri. Cikgu, saya Boleh. saya pakai cikgu jantung pisang. Boleh kata cikgu, cuba kamu buat kita tengok. Itu paling best. Iya. Jadi itu kena divideokan ke tu? Ya. Videokan. Iya. Okey. Sebab itulah minta kerjasama ibu bapa. Ini sangat bagus di mana murid itu sendiri yang terfikir mau buat apa. Bunga hati-hati mamak dia yang banyak, bunga keladi mamak dia yang banyak. Bunga Tapi masalahnya dorang ni berkolaboratif. Maksudnya dalam kumpulan. Jadi macam mana dorang atur tu kalau sudah buat kunyit lagi. Yang Bunga Raya tu saya cantumkan video dorang tu. Ada yang buat ini, ada. Boleh. Dalam keadaan macam sekarang ni, kalau cikgu Sempat gitu ya? Video 1 Oktober kan ini, poner ini 1 Oktober kan. Saya ingat ada Cikgu Yumi, ada saya bagi tarikh baru kan, berapa hari bulan? Ya. 1 hari bulan. Oktober ya. Iya. 2 minggu lagi kan? Cikgu Yumi, kami faham kekangan masa Cikgu Yumi. Apa yang Cikgu Yumi buat ni pun sebenarnya sudah sangat luar biasa. Begini, mana kalau Cikgu Yumi sempat tambahlah 2 lagi. Ponerani, saya percaya Ponerani pun faham. Bukan kami mendesak, tapi mungkin apa idea yang tadi Ponerani cakap, apa yang kami cakap tadi ni sekarang yang kami suruh pelbagaikan tu, mungkin untuk akan datang bila Cikgu Yumi laksanakan dengan cikgu lain, cikgu sudah dapat gambaran yang lebih tepat. Boleh buat yang terbaik. Dan sekarang ni kerana kekangan masa, mungkin sempat tambah 2 lagi kah? Tak kisahlah. Ya, Cikgu Yumi. Ya, tak semestinya kubis ungu. Tidak semestinya kunyit. Kan dia Cuba kata dorang cuba meneroka sama ada berjaya atau tidak pun tidak apa kan? Iya, betul. Hasilnya kan? Betul. Ya, hasilnya Yalah, maksudnya meneroka kan? Iya. Betul, kan bukan meneroka. yang tepat, bukan tepat, maksudnya meneroka saja. Jadi kanak-kanak itu dia ikut dia punya pikiran. Daun bunga hati-hati mamak dia. Daun bunga dia. Mau dipotong tangan. Yang keladi 180. Jangan Yang keladi hybrid. Puan Yati, keladi hybrid Thailand tu. Yang harga 150 tu, potong dia punya daun, ekstrak. Satu lagi nih. Ada berani. Satu lagi nih, boleh kah? Apa?
Okey. Ini nih. Nampak ke showcase RPHA? Bukan. Saya share apa tadi tu? Template standard tu kan? W2 tu. Okey, W2 kenapa ya tak nampak lagi? Okey, sekejap saya share dulu. Ya, W2 tu memang ada macam memanglah bukan kata Cikgu Yumi buat salah, tapi konsep tu sudah betul, memang akan diperbaiki lah. Kita tengok dulu balik ya. Sekejap. W2 template. Ini. W2 tadi kan belum sampai pergi W2 kan? Iya. Belum. Ni. Sebab kita tak boleh melompat terus. Kita polis dulu yang di atas tadi. Itulah. Benar dia dari atas, turun. Okey. Ya. Pengetahuan Cuma tadi tadi, kita turun dah. Pengetahuan tadi okey. Okey, sudah tu. Yang di atas tadi sudah, sekarang kita boleh pergi peringkat 3 sudah. Cuma tadi Cikgu Yumi, kenapa big idea tu boleh dilangkau? Kenapa Puan Norani kata boleh langkau? Sebab big idea tu satu yang menarik tau, idea untuk menarik perhatian tau. Kici-kici kan macam begitulah, macam ada tadi sikit-sikit yang sudah ada dapat sikit-sikit lah sudah sebenarnya tadi tu, tapi itu boleh dilangkau. Tapi kalau yang lain tadi tu memang kena selesaikan dulu baru kita boleh pergi peringkat 3. Ya. Jadi sekarang EQ sudah kan? Pengetahuan? EQ tu Ya, nanti sudah. akan ditambah lagi ya. Ya, nanti saya murnikan ni. Nanti Sebab dia ada Yumi dua murnikan, lepas tu pelajaran kan? Iya. 2 SK kan? lepas tu kongsi balik kan dengan kami kan? Okey, insya-Allah lepas murnikan. Ha. Ni pengetahuan, pelajar mengetahui bahawa tumbuhan mempunyai sifat bahan berasid dan juga bahan Tak beralkali. nampak. Dia dah. Ya, saya belum nampak. Sudah saya share ni. Cikgu Yumi, pengetahuan ni kan, pengetahuan ni dia macam pengetahuan sedia ada lah. Termasuklah pengetahuan sedia ada dia. Masukkan yang 8.3.1 kan kita ambil ni 8.3 yang nombor 3 dan 4. Jadi yang 1 dan 2 tu kita consider sudah diajarkan. Betul? Iya. Jadi yang 1 dan 2 tu kita masuk dalam pengetahuan. Jadi dia ada urutan dia. Begitu. Masa dia masuk ke tajuk seterusnya, kemahiran yang ketiga dan keempat tu, dia telah melalui dan menguasai kemahiran yang nombor 1 dengan nombor 2. Jadi itu kita masuk dalam pengetahuan dan kemahiran lah. Dia telah lalui itu. Sebab dia dalam satu tajuk asid dan alkali, dia ada 4 kemahiran tu. 4 kemahiran ambil dari mana tu? Kan tadi tu ada, kan yang kita ambil ni menerokan ni nombor 3. Iya. Yang nombor 1, nombor 2. Jadi ambil 4. Ya, kena masuk 4. Sebab dia pengetahuan. Maknanya dia pengetahuan sedia ada dia. Dia telah tahu bahawa Saya belum nampak apa-apa. Oh, okey. Puan Nuraini nampak tak? Ya, saya nampak. Kenapa Kenapa Puan saya Nia tak tidak nampak? nampak ni? Mungkin connection tu. Mungkin line lah tak kuat iyalah kali. ni memang alalah. Ya, Puan Yati buka di memang Telegram tu. line saya Buka dari Telegram. Puan Yati buka dari Telegram. Betul kan? Ada juga di situ. Jadi pengetahuan saya ambil 4 tu yang Ya. SKP. SKP. Iya. Sebab Ambil dia SKP. tu mesti berurutan. Kecuali kalau kita ambil kemahiran nombor 1, kemahiran nombor 2. Tiada lah kan. Okey. Dia kita baru mula. Untuk tajuk ini kita baru mula. Tetapi kerana Cikgu Yumi ambil kemahiran nombor 3 dan 4, maknanya dia ada pengetahuan sedia ada. Kena mulalah dari awal tu.
Ni ya, SKP-nya betul. diambil. Oh, Kita jadi Maksudnya ini tak payahlah ni kan? Dia sudah tahu yang kemahiran 1 dan dia sudah tahu kemahiran 2. Begitu. Okey. Mana yang tak payah? Cik Yumi. Ha? Nak dengar. Apa? Di mana satu yang Cik Yumi cakap tak payah? Yang nombor 1 kah? Pengetahuan 1? Ha? Pengetahuan ambil Yang mana 4 satu? dari Cik SKP Yumi. tu. Okey. Yang Cik Yumi cakap yang ini tak payah tu yang mana? Yang saya buat dari yang tadi yang saya buat tu. Dia buat tadi tu Okey. yang apa ni, yang asal tu kan, dia ambil Ya. Ya, sepatutnya ambil 4. Okey, betul. Okey, jadi kemahiran Faham. Ngam. sama Ya. juga. Okey, kemahiran. Rincian dari situlah, macam Cikgu Yumi buat tadi kan, itu betul sudah tadi Cikgu Yumi buat tu. Cuma Cikgu Yumi buat bermula dari 3 kan. Oh. Jadi Kenapa? banyaklah kemahiran tu. Iya. Diambil dari 1 dan 4 kemahirannya tu semua. Iya. Oh. Sebab dia mencangkupi satu tajuk tu. Sebab Satu tajuk alkali dan asid tu. iya. Jadi di atas tu sudah tercapai, sudah Iya. dikuasai, begitulah. Sebagai sangat penting satu-satu pembelajaran dalam kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna mestilah murid itu ada pengetahuan sedia ada tentang kemahiran sebelumnya. Baru kita bagi dia kemahiran yang baru dan kemahiran yang baru ini berkaitan dengan pengetahuan sedia ada dia. Itu konsep kapasiti PPB. Okey. Okey. Tahap penguasaan ngam sudah tu 6. 6 kan? Ya, ngam. Sebab Cikgu Yumi yang pilih kan tahap penguasaan itu. Ya, Iya. ngam. Okey, seterusnya. Allahu Akbar. Tab yang kedua. Cikgu Yumi masih buat paparan kah? Slide. Masih. Oh ya, memang saya masih juga saya tak nampak. Biarlah kita tengok di Oh iyalah Puan, kalau Okey. siapa itu? Tugasan pembelajaran. Hello. Banyak mau diubah ni. Ditambah baik je. Memang begitu prosesnya kan? Iya. Tambah baik. Belajar dari kesilapan. Ditambah baik dan dia Ada kena-kena. Itu yang penting. Ada kena-kenanya. Dikasih tambah baik. Okey. Okey, sekarang tugasan pembelajaran. Tugasan pembelajaran. Yang saya buat ni pelajar. Tugasan pembelajaran ni Cikgu Yumi ikut pada standard pembelajaran tadi. Pertama dia meneroka, yang kedua dia menjelaskan dia punya idea selepas dia buat pemerhatian. Kena ikut di situ. Nombor 1 pelajar boleh meneroka ikut pada standard pembelajaran tu. Ambil kata kuncinya semua bahkan. Ya, sebab meneroka tu dia itu adalah hasil pembelajaran tu. Jadi hasil pembelajaran itulah yang kita taksir semula. Yang kita beri tugasan. Kata kunci kata kerjanya kan. Ya, iaitu pelajar boleh meneroka. Cikgu Yuni merahkan perkataan membuat tu, tulis sana meneroka. Okey. Buang tu jadi meneroka. Tulis meneroka. Buanglah tu, membuat tu buang. Ganti terus.
Buang tu membuat. Ikut yang hasil standard pembelajaran, hasil pembelajaran yang pertama. Meneroka dot. Okey, faham. Okey, yang kedua tu begitu juga. Jadi maknanya tugasan pembelajaran ini adalah untuk memenuhi keperluan hasil pembelajaran 1 dan hasil pembelajaran 2. Nampak dia ada kaitan tu. Dia tak lari tu, dia memang begitu tu dia. Dari awal semua ada kesinambungan dari SK kan? Dan SP-nya. Inilah hasil tu. Tengok, meneroka kan? Jadi turun kepada hasil pembelajaran. Cuba turun hasil pembelajaran. Iya. Okey. Hasil pembelajaran yang pertama adalah dia meneroka. Kata kunci ini nih semua nih kan, meneroka. Betul. Begitulah kita buat. Menjelaskan. Okey, faham. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sorry. Betul. Jadi Dan- kan Cikgu Yumi, itulah dia tu sebenarnya. Okey. Dalam nanti buat RPH kan, beginilah. RPH Jadi hasilnya nanti hasil sebelah. Okey, hasil okey, daripada dia meneroka tu kan, video lah hasilnya tu. Rakaman video yang menunjukkan dia murid itu meneroka bahan-bahan lain yang boleh digunakan untuk menguji bahan alkali dan begitu. Dan yang kedua, hasil lainnya murid tu dia telah melaksanakan rakaman video di mana murid melaksanakan uji kaji mengekstrak bahan dan menggunakan bahan tersebut untuk membuktikan bahan-bahan yang beralkali, bahan berasid dan bahan yang natural. Begitu. Kalau yang pertama tu yang Cikgu Yumi sudah tuliskan, dia penyediaan ekstrak bunga raya. Dia macam tergantung. Kerana ini dia nak direct kepada hasil pembelajarannya. Kan? Kopi Sebab itu sejak. pun orang Kopi sejak itu murni standard sudah- pembelajaran pergi situ. Lepas tu kan tambah lagi satu video apa? rakaman Video di depan iaitu kopi murid standard pembelajaran. itu dia kan memberi cadangan-cadangan lain ataupun dia menjelaskan di dalam rakaman tu, murid itu dia buat sendiri itu uji kaji lah. Lepas tu dia bagi tahu. Kami menggunakan kelopak jantung pisang. Jadi bila kami guna kelopak jantung pisang ni, nampaknya ini kelopak jantung pisang tidak dapat digunakan untuk menguji bahan beralkali. Cukup. Jadi itu video di mana dia menjelaskan. Begitu. Sebab ada hasil pembelajaran tu kan? Ya. Dia dapat menjelaskan kan dalam hasil pembelajaran tu. SKP Ingat tak nombor 6? menjelaskan pemerhatian. Nombor 6 tadi, peringkat 6 tadi. Ingat? Iya. SKP tadi. Itu. Tahap 6 tadi berkomunikasi secara kreatif dan inovatif. Itu masuk di dalam hasil lain ni. Untuk yang hasil pembelajaran 2 tu kan tugasan pelajar yang nombor 2 tu. Di mana dia boleh berkomunikat. Dia menjelaskan kami ada buat juga menggunakan daun jantung pisang. Kami guna juga nenas, isi nenas. Kami guna juga ni tapi dia semua itu tidak boleh. Begitu. Sudah kreatif. Jadi itu menunjukkan dia kreatif tau. Jadi bukan sebab itu kita kena minta kerjasama dengan ibu bapa. Bolehkah rakam masa dia mengekstrak nenas, dia mengekstrak daun kelapa kulit serat kelapa sawit. Jusnya bahkan dia buat keluarkan Boleh. jusnya kan. Sebab dia meneroka bahan-bahan, dia tidak ada sempadan. Dan bahan-bahan itu adalah yang terbaik adalah yang berada di sekitar dia. Tentulah biji kelapa sawit.
Jantung pisang. Bunga hati-hati mamaknya. Daun Balik-balik hati-hati bunga mamaknya. hati-hati. Itu yang paling dekat. Depan saja. Enggak. Nah, coba kan bapak, ibu kah, kakak, tolong rakam sikit dia sedang mengekstrak bahan ni. Senang saja mengekstrak tu, tumbuk, kasih tuang air. Kan Cikgu Yumi kan? Mengekstrak. Lepas tu tapis-tapis. Senang je tu. Susun di meja begitu, susun. Ada 4 bahan. Daun kelapa sawit. Yang paling bagus, yang paling penting adalah yang berada di sekitar dia. Yang paling dekat. Bunga hati-hati mamaknya. Macam peminat je Puan Nuraini dengan bunga hati-hati ni. Siapa peminat tu? Malas Hati-hati tanam bunga hati-hati tu. Mau dijaga. Kalau enggak, cepat dia rosak. Petik satu saja dia punya daun. Ya, Ekstrak mulai. Banyak bunga hati-hatinya. Oh iya ke? Banyak bunga hati-hati di rumah. Kami punya cleaner yang tolong menyiram hari-hari. Cleaner kami mau ngasih bersih bangunan, menyiram kan. Yang kaki sejak dia. Ya, sama-sama cinta bunga. Itulah juga bagusnya. Aduh. Nah, begitu saja, senang saja. Cara ekstrak tu mesti tunjuk. Macam mana mengekstrak? Cikgu kena demo. Bagaimana cara mengekstrak? Mesti ada satu rakaman video. Ya, Bunga Raya sudah ada demonya. Ya, cikgu demo, cikgu buat dulu. Bunga Ya. Raya sudah. Cara-cara mengekstrak fauna. Begitu. Flora, sorry. Bukan fauna, flora. Cara-cara mengekstrak pelbagai flora. Gitu. Jadi cikgu tunjuk dulu, mula-mula kita ada bahan, lepas tu kita ada lesung, lepas tu kita ada air, begitu. Lepas tu, okey sekarang kita buat satu. Tapis, okey. Beginilah cara kita mengekstrak flora dan kita guna untuk menguji bahan yang beralkali. Baik, di hadapan cikgu ni ada bahan beralkali, ada natural dan ada acid. Kita cuba. Begitu. Habis satu rakaman demo cikgu, barulah budak-budak punya rakaman buat. Saya yang tu hari sudah demo ni. Demo cara buat uji kaji guna ekstrak bunga raya. Okey, rakaman sudah ada, bagus? Sudah ada. Cara mengekstrak bunga raya sudah buat? Cara mengekstrak bunga raya ada? Tiada, saya hanya terangkan dalam saja masa buat uji kaji tu. Sudah ya, saya bagi tandas. Teruskan. Tapi budak sudah buat demonya secara lisan. Iya. Okey. Dan tapi budak berjaya buat. Okey. Maksudnya dalam rakaman tu kita terus nampak ada ekstrak bunga raya dan dorang buat eksperimen. Ya. Tapi proses dorang melakukan. Dorang buat ekstrak, ada juga video berasingan. Okey. Ekstrak bunga raya. Okey. Ada. Okey, bagus. Simpan. Sebab dorang boleh guna benda tu. Cikgu boleh tayangkan. Maksudnya memang murid cikgu Yumi tu buat. Dorang ekstrak bunga raya tu kan. Ada dorang buat. Baru dorang buat. Okey, betul. Okey, sekarang ni ekstrak lagi bahan lain. Kan? Ekstrak lagi kunyit. Ekstrak lagi kubis. Dan kita galakkan dorang ekstrak apa-apa bahan lain. Apa-apa bahan lain yang ikut dorang punya akal lain, dorang punya idea. Contohlah kan dorang ni suka makan apalah. Contoh dia suka makan buah suka makan pisang. Dia mau ekstrak pisang tu. Biarkanlah. Suruh je buat. Okey. Ataupun atau kebetulan masa tu dorang nampak ada mak dia orang beli apa-apa baru sampai kan.
mak dari pasar, lepas tu ada orang paksa apa-apa yang boleh ambil sikit dah dorang ekstra, lepas tu dorang uji, boleh. Okey. Mm-mm. Untuk Cikgu Yumi bentang besok kan, sebenarnya apa yang Ya, apa perlu saya bagi tahu diorang ni besok? bagi tahu Perkongsian. bagi tahu yang penting-penting saja, sebab dia orang tidak akan faham juga tu Cikgu Yumi mau bagi tahu tentang backward design, mau bagi tahu tentang hasil pembelajaran, tidak tahu. Enam kompetensi. Iya, 3R, 3E. kan. Berkomunikasi. Dia tidak tahu sangat yang itu. Jadi, tapi yang penting guru besar dapat menjelaskan bahwa ini satu projek yang Cikgu Yumi perlu hasilkan mewakili nama sekolah. Cikgu Yumi akan bawa ke peringkat pembentangan bersama sekolah lain di daerah Tawau yang di mana dia akan jemput PPD. Yati. Sempurna ada. Yati, di mana tu buat? Di Maya kah? Maya. Jadi macam mana? Aku masih confused ni, membentang macam mana? Saya buat PowerPoint. Lepas tu Okey, nanti. Yang penting untuk bagi tahu guru besar tu, supaya guru besar menjelaskan pada ibu bapa, orang mesti sokong. Cikgu Yumi akan buat pembentangan tentang kerja murid kita, dia akan cakap. Kerja anak-anak puan-puan lah. Kan, sebab yang contohlah ada ibu bapa besok. Ada encik-encik, ada ibu yang datang, mungkin ada bapa kan. Jadi guru besar perlu meyakinkan, menjelaskan bahawa Cikgu Yumi libatkan, gunakan anak-anak diorang untuk buat satu projek. Projek itu projek yang berkaitan dengan pembelajaran diorang, dan Cikgu Yumi akan guna apa yang diorang buat untuk dipersembahkan dan di peringkat daerah. Bagi tahu begitu supaya ibu bapa tu akan semangat baca Cikgu Yumi. tapi Jibin yang kena dibagi tahu kan? Jadi sebelum GB bercakap, Cikgu Yumi ajarlah itu guru besar. Maktab ada maklum benda. Cikgu Yumi apa-apa yang siap tentang backward design ni dengan merungkai tadi tu, kalau Cikgu Yumi mau buang masa terang panjang-panjang dengan GB, dia akan cakap dia bukan mana sangat tu, dia mungkin tak berapa jelaskan, tapi Cikgu Yumi tahu apa mau buat. Jadi terangkan secara yang Cikgu Yumi mudah saja untuk guru besar supaya dia faham bahawa dia perlu bantu Cikgu Yumi, jelaskan kepada ibu bapa supaya memberi sokongan kepada Cikgu Yumi. Tapi jangan lupa gunakan perkataan anak-anak diorang akan digenap pakai, eksperimen anak diorang Cikgu Yumi akan pakai untuk ditayangkan, untuk dipersembahkan, begitu. Jadi dia akan sekurang-kurangnya, wah anak kita punya eksperimen nanti jadi projek, ditayangkan kepada semua orang. Cara tu supaya dia orang macam excited kan? Teruja. Ya, kesian. Percayalah kalau Cikgu Yumi habiskan masa terangkan tentang merungkai tentang backward design ni, guru besar Cikgu Yumi itu pun manalah dia boleh ni. Betul. Dia akan cakap dia ibu akan dengar bapa juga lagi kesian. tapi dia dengar juga lah dia Tidak, saya bagi tahulah apa tujuannya, apa yang perlu dibuat, apa tindakan ibu bapa semua ni. Okey, itulah saya faham juga. InsyaAllah. Dia faham, nanti lepas tu blank. Cikgu Yumi, saya faham sebab blank tu mungkin kerana terkejar-kejar masa. Kemudian dalam masa yang singkat terus kena peras terus kepala kan. Iya. Idea, saya faham. Baru study KPPP ni pun 2 hari aku study kan. Woi.
macam belajar balik. Macam mana kerangka dia kan sebenarnya dia ada 4 atau 3 bahkan di mana penggunaan elemen digital ni sepenuhnya dalam kita tu mesti ada digital. Okay, di mana selepas program ni sebenarnya supaya guru boleh menggarap pelajar, dia menggunakan idea tu untuk diguna pakai di dunia luar. Itu kah betul ke pemahaman saya tu? Antara satunya mungkin boleh ubah sedikit ayat tu. Orang boleh menggunakan meneroka idea baru kan? Ya, meneroka idea baru. Kemudian dan dapat mengaplikasikannya di dunia luar. Boleh? Betul. Iya, dapat dan kalau dia tidak dalam kehidupan sebenar standardnya tu boleh dunia luar pun boleh terima, kan? Dunia luar boleh terima, kan? Iya, betul. Lepas tu dalam KPPB juga dia sangat penting iaitu pembelajaran itu dilaksanakan oleh pelajar murid itu sendirilah. Cara belajar. Dia yang sendiri buat, dia yang sendiri cetuskan idea apa yang dia mahu. Cikgu, bolehkah kita pakai cikgu? Kita pakai daun bunga, daun keladi mamak saya. Bolehkah cikgu? Ini. Itu. Bila dia ada idea begitu, menunjukkan dia sendiri ada kalau Cikgu Yumi Cikgu Yumi cakap boleh lepas dia pergi putung keladi manusia, mamak dia datang ini cara dia. Dalam KPPB dia mesti mencadangkan pembelajaran dia sendiri. Cikgu, kalau kita guna Nescafe bolehkah cikgu kita kasih bikin ekstrak ni? Dia membuat cadangan kepada dia punya pembelajaran sendiri. Itu konsep KPPB. Jadi kita kata kita bagi sokongan. Okey, mari kita try. Cikgu bancu kopi, minta mama bancu kopi buat tengok apa akan jadi. So pembelajaran itu sangat excited kepada dia sebab dia menentukan sendiri dia pelajaran begitulah. Itulah konsep yang saya kongsi sekarang ni kan pengalaman guru sama budak kan, memberi ruang seluas-luasnya kepada pelajar itu untuk meneroka pembelajarannya sendiri, menentukan hala tuju pembelajaran dia sendiri. Cikgu sebagai fasilitator saja. Begitu. Cikgu guide dia, kalau itu reasonable diterima, kalau tidak reasonable dengan mengikut tahapnya lah. Begitu. Dia sebab budak-budak kan sebelum ini dalam amalan pedagogi biasa kan, kita mengajar ni kan budak-budak tu memang sudah kita macam acuan acuan tu kita sudah sediakan. Jadi budak itu mesti ikut dengan acuan kita tu. Kalau bentuk love lah budak itu. Itulah amalan pedagogi tu kan. Jadi di dalam KPPB dia tidak begitu. Dia kena meneroka, dan dia kena banyak pengalaman pembelajaran. Dia mesti tahu bahawa nanti yang dia belajar yang dulu tu, yang tadi kemahiran 1, kemahiran 2 tu adalah digunakan untuk kemahiran 3 dan kemahiran 4. Dan kemahiran 3 dan kemahiran 4 bukanlah kemahiran yang baru, melainkan apa yang dia telah belajar dari kemahiran 1 dan kemahiran 2. Dia kena sedar tu. Kamu ingat ke yang hari tu kita ada buat uji kaji yang begitu. Oh iya kan cikgu yang hari tu masa kemahiran 1. Jadi dia mesti sedar bahawa dia ada pengetahuan sedia ada dan dia juga boleh merancang dia punya boleh bebas berkreativiti dan menghasilkan inovasi. Itulah kalau dia cakap dia mau gunakan itu kopi untuk buat ekstrak, itu inovasi lah. Tapi tengoklah macam mana pun cikgu lah berperanan untuk memberi dia faham, facilitate dia lah secara rasional. Okey, tapi tak apa, cuba dulu. Sebab dalam KPPB kita sampai ke tahap inovasi
Digital itu digunakan untuk proses-proses rakaman dan mencari rujukan pada YouTube tu rujukan tambahan. Itu digitalnya. Dan dia present itu dalam bentuk digital di mana dia dirakam, di-upload dekat YouTube, lepas tu orang akan tengok atau Facebook kan, dan orang akan komen-komen. Ini digital. Dan dia cari tutorial, itu digital. Tapi amalan pedagogi guru akan berubah dan amalan pembelajaran pelajar turut berubah. Begitu dalam KPPP. Dia Okey. banyak Ha. sekitaran tu, maksudnya kalau sekarang kan diorang di rumah. Mhm. Di rumah lah. Oh, Kawalan, pas di dalam jadi kawalan bermakna peranan ibu bapa Sekitaran lah. di dalam kawalan dia. Bermakna kolaborasi dengan ibu bapa untuk sama-sama menyediakan persekitaran pembelajaran yang kondusif lah kepada anak-anak. Ya, ibu bapa, jiran, makcik, pakcik. Pihak luar pun boleh. Cikgu Yumi. Ialah Oh, masyarakat persekitarannya Siapa? lah. Community tempat contohnya Mungkin dia bagi tahu satu ada contoh paling senang lah, dia guna dia guna persekitaran luar. Pakcik dia tu kerja di makmal kerja. sawit, Itulah. makmal sawit. Jadi dia ada pergi tengok, dia berbual dengan pakcik dia ataupun dia pergi Berbual-bual. dengan pakcik dia ke makmal berWhatsApp. makmal. Dia Jadi itu berWhatsApp lah. ada rakam. Rakam WhatsApp tu. Itu yang saya mau cakap tadi. Hmm. Senang orang luar tu, tapi pakcik, contohlah siapa-siapa saja yang bekerja tapi dia kenal keluarga dia kan. Malah Cikgu dia guna. Cikgu Yumi sendiri berinteraksi dengan seorang cikgu tahun 3 tajuk yang sama sekolah SJKC. Betul. Aku ada berinteraksi dengan satu orang cikgu atau 3 orang buat GM begini. Satu tu cikgu SJKC, satu tu Holy Trinity. Sama-sama mengajar tahun 3 sains tajuk ini. Jadi berbual macam kita berbual ni lah. Dirakam, dijadikan evidence. Maknanya cikgu sebagai Cikgu Yumi sebagai fasilitator juga telah melaksanakan pembelajaran di luar tu, kolaboratif tu. Kolaboratif tu. Itu nanti saya kena bentang ke tu kalau saya punya pengalaman kolaboratif dengan pihak luar. Ada dimasukkan di dalam template itu. Ada kita tulis di dalam template tu juga bahawa untuk implikasi kepada guru ini yang sudah berlaku dan implikasi kepada muridnya ini berlaku. Sebab itu ada link-link itu. Jadi saya cakap tadi panel itu mungkin akan kata saya nak tengok rakaman perbualan cikgu dengan guru lain dari sekolah lain contohnya. Jadi okey ya saya ada. Kliklah itu. Nanti dia akan nampaklah perbualan yang begini itu rakaman. Dalam WhatsApp itu. Contohlah melalui WhatsApp. Contoh. Kan? Ini Banyak mau dirakam ni. Ada, cuma nak susun tu je. Kan? Kita mau susun satu-satu. Cikgu Yumi, Ya. jangan Cikgu Yumi terlalu begini. Kami ada meeting hari tu. Disebabkan kita ni Cikgu Yumi ni diorang macam Cikgu Yumi ni dia sangat dihargai sebab dalam tempoh yang singkat Cikgu Yumi bersedia mau mencuba. Jadi sedaya upaya mana yang ada bentang saja, jangan Cikgu Yumi jauh banyaknya ni kan kalau Cikgu Yumi mau kasih lengkap semua memang tidak cukup masa berbanding orang lain yang bertahun-tahun. Tetapi mana yang Cikgu Yumi tersempat, Cikgu Yumi kasih buat, sediakan. Kami faham sudah tu sebab kami dalam mesyuarat dengan penurunan ini sudah jelaskan. Dan memang kami punya ketua ni, KPTB sudah penyelaras kami sudah cakap mana yang sempat bentangkan. Setakat mana Cikgu Yumi mampu sediakan, bentangkan. Okey, insya-Allah.
Tapi alang-alang membimbing, biarlah yang selengkap-lengkapnya lah dalam bimbingan ini. Tapi untuk penyediaan Cik Yumi showcase nanti, mana yang terdaya, bentang lah. Ya. Tapi saya banyak membentang pasal pelaksanaan, betul kan? Kan? Pelaksanaan apa yang dipilih, betul. bagaimana projek tu menerapkan 6C kan? 6C, ya betul. 3R, 3E kan? Betul. Pengaplikasiannya dalam projek tu kan, dalam PDPR yang dirancangkan. Tapi untuk proses itu supaya dia kena dari awal. Sebab itu kami kena bimbing dari awal begini. Kan? Kalau sudah dari atas tu betul tadi, baru mudah, baru nampak keselarasan bila Cik Yumi cakap elemen 6K apa, 6C itu. Kan? 3R, 3I apa, baru nampak. Kalau terus melompat untuk fokus kepada apa yang mau Cik Yumi jelaskan saja tapi tidak ikut flow, nanti bermasalah lagi untuk Cik Yumi memahami keseluruhan, kan? Backward design, merungkai tadi. Mesti faham dulu backward design, merungkai. Baru Cik Yumi dapat cekap untuk cari 6K. Elemen 6K apa? Baru merungkai tu yang kita bincang tadi kan? Merungkai standard tu tadi kan? Ya betul. Okay. Iya, mengasih kait-kait. Iya. Satu lagi tadi tu yang way tu belum. Dia pecah. Kenapa tak bisa masuk? Hello? Oh, alhamdulillah. Sorry. Iya kan, alhamdulillah. Merangkai tu kita akan bagaimana dia akan nampak satu menjadi satu gabungan, dia menjadi satu projek tu. Dan merangkai tu juga nanti akan digunakan untuk yang inter-subject tu dengan subjek lain tu. Kita akan guna merangkai juga nanti. Nanti akhirnya dia akan balik kepada tajuk itu sebenarnya. Kita pecahkan dulu, pecah, lepas tu kita akan nampak dia menjadi kesatuan semula. Okey, apa lagi kerisauan ya, yang masih menjadi tanda tanya kepada dalam fikiran Cikgu Yumi tu? Sebenarnya kena kerisauan, takut tidak cukup masa mau bertindak ni. Satu lagi masih macam ialah merungkai standard tu macam boleh sudah saya dapat, kecuali way 2 tu belum lagi kan? Belum lagi kerana kita belum go through tadi. Iya. Kita stop sudah. Kalau kita go through akan nampak tu, dengan jelas akan nampak. Yang penting perkaitan itu di situ saja tu. Dia tak ada benda lain, dia tak ada keluar benda lain. Tapi way 2 tu aktiviti kah atau macam mana? Nanti kita tengok sekali lagi. Sekejap saya share ya. Ni bang. Nanti kita tengok panjang ni kalau nak cerita way 2 ni panjang sikit. Jadi stoplah dulu. Saya ingat kita stop dulu Cikgu Yumi. Okey. Jangan setakat ini pun dah bagus. Kita dah sampai pada tahap ini pun dah sangat saya bagus. ubah dulu yang patut-patut. Lepas tu nanti saya hantar di Telegram lah ya. Betul. Jadi yang way 2 tu saya akan tengok semula ya. Jangan fikirkan tentang big idea, itu dia akan timbul pada bila-bila masa. Akan Apa timbul ni? kelam, timbul Itu bolehkah pihak maktab lah hubungi GB bagi tahu macam mana pentingnya program ni. Jadi dia boleh terangkan sama ibu bapa nanti. Tak bolehkah? Dia sudah tahu, dia sudah dipanggil taklimat. Bila? Sebelum ni pada awal tahun, masa kita mau mula, kita semasa telah dipilih 10 sekolah, semua guru besar dan penolong kanan telah dipanggil ke IPG untuk diberi taklimat dari IPGM.
Sepatutnya dia yang jelas, Mereka dia yang tidak tahu. bagi taklimat kepada sekolah. Dan selepas tu Dia dia sepatutnya bagi taklimat kepada sekolah lah. Iya. Cuma selepas sepatutnya. itu kita tu pandemik bah. Kita terus Iya, jadi kalau macam dia mau minta bantuan sesi pun payah sudah kan, macam kita terputus terus, tidak fokus Ya. sudah kan. Okey. Kesian Cikgu Yumi. Okey, kita stop sini dulu. Ya, Ya. Kasih teruk sudah ni. Mata pun teruk sudah. Kita buat okey, kita akan tulis lagi. Nanti saya akan tengok lagi ya. Tentang way 2 dengan 6C, 3 itu saya akan go through nanti tengok. Okey. Supaya kita boleh bincangkan lagi lah nanti. Sebab perlu dibincangkan dengan Cikgu Yumi kerana nanti Cikgu Yumi yang akan present dan menjelaskan semula kepada panel lah kalau ada soalan. Ya, biasanya soalan akan timbul dalam 2 atau 3 macam gitu je. Masa bukan cukup 5 minit saja untuk sesi soal jawab. Tak cukupnya. Okey. Jangan risau. Ya. Daripada saya ya, Cikgu Yumi, untuk plan Cikgu Yumi untuk minta guru besar, penglibatan guru besar untuk bantu Cikgu Yumi menjelaskan kepada galakkan atau minta kerjasama ibu bapa itu boleh diteruskan esok. Sebabnya kalau tunggu yang ini siap itu lambat dimulakan, nanti Cikgu Yumi akan buang masa kan, sedangkan itu peranan murid dengan ibu bapa untuk projek. Jadi esok boleh minta guru besar. Plan tadi, Cikgu Yumi plan tadi esok membuat bersama guru, ibu bapa teruskan. Ya. Okey. Jadi dalam masa yang samaan terus diorang boleh buat projek, dan untuk Cikgu Yumi murnikan, yang diorang pula diorang sudah teruskan projek, mulakan projek, rakam projek. Jadi sebelum itu saya ucapkan terima kasih Puan Nuraini, sebabnya bila Cikgu Yumi hantar kerja ni, kita secara sepintas selalu saja kita boleh tengok, dan susah kalau kita tidak buat PM. Jadi saya minta, saya cadangkanlah dengan Puan Nuraini, bolehkah kita buat PM? Puan Nuraini dia kata, apa masalahnya? Boleh, dia kata. Bila saya tanya Cikgu Yumi pun bersetuju, sebab dengan cara ini saja lebih jelas untuk bantu, untuk bimbing Cikgu Yumi kan? Betul. Cikgu Yumi pun boleh bertanya. Terima kasih Puan Nuraini, Puan Walaupun Yati. bikin ya sama-sama, walaupun bikin pening, tetapi bikin pening yang kata membuatkan Cikgu Yumi lebih nampak, lebih memahami. Ada gambaran. Betul. Sebelum ni Cikgu Yumi, saya ucap tahniah ya, saya kagum, saya bangga dengan Cikgu Yumi sebab satu kali bimbing dan yang lain tu melalui WhatsApp lah, melalui call lah kan, Cikgu Yumi dapat menyediakan MKR tu, backward design tu. Walaupun saya sudah bagi tahu ada benda lah yang kita mau polish, tetapi pada dasarnya Cikgu Yumi faham. Jadi sekarang untuk lebih cantik, untuk lebih memahami, petang ini kita buat slot lagi. Dan minta maaf kalau buat Cikgu Yumi pening, tetapi saya yakin Cikgu Yumi akan rasa ada kepuasan lah, sebab begini, ini lebih cantik begini, ini lebih baik, lebih tepat begini. Terima kasih juga untuk Puan Nuraini, terima kasih untuk Cikgu Yumi, setinggi-tinggi terima kasih. Mudah-mudahan kasih juga. janji kami bantu Cikgu Yumi dapat kami laksanakan, dapat kami jayakan bersama ya. Bantu apa yang terdaya lah kan Puan Nuraini. Sekolah tu mau dibantu. Ada masa ke tu? InsyaAllah mantap sekolah. Hari Senin ada di IPG sudah. Hari Senin ada di IPG sudah. Sabtu saya lastnya dia. InsyaAllah ya. Ya. Terima kasih banyak sekali. Minta maaf kekurangan kelemahan kami Cikgu Yumi ya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Puan Nuraini ada apa-apa? Sekejap lagi ya. Kongsikan enggak? Okay. Hati-hati. Bye. Ya. Bye.